Bagi meringankan beban kewangan ahli KWSP yang terjejas akibat PKP, KWSP akan memperkenalkan kemudahan pengeluaran baru iaitu iCitra. Menerusi iCitra, seramai 12.6 juta ahli KWSP boleh membuat pengeluaran sehingga RM5,000 dengan kadar bayaran tetap RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan, tertakluklah kepada jumlah simpanan KWSP ahli. Pelaksanaan iCitra ini dijangka dapat menyalurkan RM30 bilion kepada rakyat untuk menampung keperluan harian. Ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran KWSP di portal dalam talian iCitra di icitra.kwsp.gov.my mulai 15 Julai 2021 dengan pembayaran pertama dijangka akan dikreditkan dalam akaun ahli pada bulan Ogos 2021. Ya, kita bersuara kembali. Sudah pastinya Zaliha untuk kita bercerita lebih berlanjutan daripada pelan pemulih yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lebih kurang jumlahnya adalah RM150 bilion untuk kita mendepani pelan pemulihan negara juga dalam sehingga tempoh penghujung tahun 2021. Kita ambil ruang ini untuk kalau boleh diperincikan sebanyak mungkin dan bagaimana ini dapat memberi manfaat dan juga kesegeraannya kepada mereka yang memerlukan. Di talian pagi ini Puan Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Aspek Dasar dari Kementerian Kewangan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan Zaliha dan Encik Ismail. Ya, selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana menyantuni kami. Baik Puan, secara mukadimahnya mungkin molek untuk kita gagaskan dan kita berikan penerangan lebih jelas. Mengapakah pelan pemulih ini diumumkan dan juga digagaskan dengan peruntukan berjumlah RM150 bilion itu? Apakah berasional dengan situasi yang sedang dihadapi oleh negara dan rakyat ketika ini Puan? Terima kasih. Izinkan saya meletakkan konteks situasi kita terlebih dahulu. Kita masih dalam gelombang ketiga COVID-19, jadi kes positif masih lagi tinggi. Walau bagaimanapun, kadar pemulihan kita juga tinggi, di mana 9 daripada 10 pesakit COVID-19 pulih. Namun bagi menyelamatkan kedua-dua sistem kesihatan dan ekonomi kita, pelan pemulihan negara telah dilancarkan 2 minggu lepas sebagai satu roadmap bagi rakyat dan perniagaan beralih keluar daripada belenggu PKP dan krisis pandemik secara berfasa. Jadi perlu saya tekankan juga bahawa inisiatif di bawah Belanjawan 2021 dan pakej bantuan sebelum ini masih diteruskan. Jadinya pakej pemulih ini merupakan bantuan tambahan mengikut fasa juga bagi rakyat dan perniagaan bertahan dalam tempoh pelan pemulihan berkenaan. Dan pakej bantuan terbaru ini masih berdasarkan prinsip kerajaan untuk mengimbangi keutamaan menyelamatkan nyawa dan melindungi kehidupan seperti bantuan-bantuan sebelum ini. Ia menumpu pada 3 aspek utama, iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong kelangsungan perniagaan dan meningkatkan usaha vaksinasi. Oleh itu, bantuan kepada rakyat dan perniagaan masih diteruskan. Namun program vaksinasi kebangsaan kita merupakan bahagian yang sama penting dalam usaha kita menangani pandemik. Mungkin saya terangkan sikit mengenai program vaksinasi kita ni yang hanya dapat bermula pada bulan Februari yang lepas. Silakan. Itu hampir setahun selepas kita dilanda COVID-19. Dan ia lambat bermula kerana terdapat kekangan dalam bekalan vaksin di seluruh dunia. Walaupun kita telah menempah dan membeli bekalan kita secukupnya, namun ia lambat sampai ke tanah air kita. Tapi insya-Allah kita akan menerima bekalan yang banyak pada bulan hadapan. Kita boleh tingkatkan vaksin dari 80,000 dos sehari pada bulan Mei kepada lebih 150,000 sehari bulan ini dan lebih 400,000 sehari bulan hadapan insya-Allah. Puan, bagaimana apa yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri melalui pakej pemulih ini menambahkan lagi ataupun memperkukuhkan lagi apa yang telah pun disampaikan sebelum ini?
Ya pun Zahra, mungkin saya ceritakan sedikit bantuan-bantuan ini. Jadi pakej pemulih ini dia mengutamakan rakyat ya terlebih dahulu ya, dan nilai bantuan yang kita peruntukkan untuk tujuan itu ya hampir 98 bilion ringgit ya, dan ini melalui moratorium pinjaman, kemudahan KWSP serta subsidi tambahan bagi keperluan asas ya antaranya. Dan untuk kelangsungan perniagaan kita telah memperuntukkan 51 bilion ringgit juga disediakan ya, juga termasuklah moratorium pinjaman, subsidi upah, insentif penggajian, geran bantuan pinjaman dan jaminan pembiayaan. Dan untuk usaha vaksinasi ini kita tambah lagi ya 1 bilion ringgit bagi pembelian bekalan vaksin tambahan, menambah allowance petugas kesihatan dan meningkatkan perkhidmatan penyampaian vaksin ya. Jadi kita sedar pelaksanaan PKP ini akan menjejaskan semua golongan, terutamanya golongan B40, pekerja harian, mereka di sektor informal ya, serta syarikat mikro dan PKS. Jadi tumpuan masih lagi diberikan kepada golongan berkenaan. Ya, Puan, dari segi bantuan-bantuan tunai yang telah pun diumumkan dan juga bantuan kepada perniagaan kecil dan sederhana juga, sudah pasti dalam hal ini kesegeraan untuk bantuan itu disampaikan terus kepada masyarakat adalah amat-amat diperlukan, kerana kita tidak boleh lagi membazirkan barang satu hari sahaja untuk kita melihat apa yang sedang dilalui oleh masyarakat kita ini. Bagaimana Kementerian Keuangan melihat unsur-unsur kesegeraan untuk penyerahan bantuan ini perlu diberikan perhatian, Puan? Jadi untuk memastikan pelaksanaan inisiatif-inisiatif, bukan sahaja inisiatif pemulihan ini, termasuk juga inisiatif di bawah pakej-pakej sebelum ini dan juga Belanjawan 2021, kita telah menubuhkan satu unit ya, yang dinamakan Laksana di bawah Kementerian Kewangan untuk memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkenaan, dan tugasan mereka bukan sahaja untuk memantau, tetapi mereka juga berfungsi sebagai problem solver ya. Mereka turun ke padang untuk melihat keadaan-keadaan yang keadaan sebenar, juga mengadakan sesi-sesi libat urus bersama ya pihak yang terlibat untuk menambah baik inisiatif-inisiatif yang sedia ada. Jadi oleh itu ya, inisiatif kita ini dia ditambah baik ya. Selama 18 bulan ini kita mendengar aduan-aduan dan maklum balas yang kita terima ya. Jadi laporan pelaksanaan semua inisiatif ini dibuat seminggu sekali oleh Yang Berhormat Kementerian Menteri Kewangan kita sendiri ya. Jadi laporan-laporan inisiatif pelaksanaan inisiatif ini boleh didapati daripada laman web Kementerian Kewangan ya. Dan dalam laporan-laporan yang terkini kita juga menjawab ya isu-isu semasa ya yang timbul dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkenaan. Puan, juga banyak keluhan daripada golongan peniaga khususnya yang mengatakan mereka agak tercicir dari apa yang telah pun diumumkan, walaupun banyak sebenarnya pakej yang telah pun dibariskan, tapi M40 misalnya masih lagi bertanyakan bagaimana dengan kami, what about us? Komen MUF tentang isu ini, Puan. Ya, okey, sebenarnya dari pakej bantuan dahulu terdapat bantuan ya kepada hampir semua kumpulan pendapatan ya. Namun sudah tentu kerajaan memberi lebih perhatian kepada golongan pendapatan B40 dan golongan rentan serta sektor yang terjejas teruk ya, seperti sektor pelancongan. Ya. Itulah seperti yang saya katakan tadi, inisiatif Belanjawan 2021 dan pakej bantuan sebelum ini masih lagi berjalan, tapi memandangkan tempoh PKP yang sekarang ni yang boleh tahan panjang ya, kita sediakan bantuan tambahan ya kepada semua. Jadi kali ini bantuan diberikan tidak kira golongan pendapatan dan tidak kira saiz syarikat ya. Sebagai contoh ya, di bawah pakej pemulih, antara bantuan yang semua golongan pendapatan akan menikmatinya sekira layak termasuklah moratorium pinjaman bank, moratorium pinjaman pelajaran, akses kepada simpanan KWSP melalui iCitra, penangguhan bayaran premium insurans, internet 1 gigabit percuma, allowance mencari kerja dan insentif kerjaya gig bagi mereka yang ingin mencuba kerjaya ekonomi gig.
Bagi golongan M40 pula, tambah lagi bantuan tunai khas COVID-19. Ini pertama kali diberikan. Bantuan tunai hilang pendapatan, diskaun bil elektrik, bantuan untuk latihan dan latihan semula dan pinjaman mikro. Jadi saya jemput semua melayari laman Kementerian Kewangan untuk mengetahui apakah bantuan yang mungkin tuan-puan boleh menikmati. Okey, Puan, persoalan tentang subsidi upah juga yang diteruskan ataupun yang digagaskan kembali dalam pelan pemulih ini juga memberikan sedikit kelegaan bukan sahaja kepada majikan untuk meneruskan peluang-peluang pekerjaan bagi para pekerja mereka, tetapi juga untuk para pekerja supaya sekurang-kurangnya walaupun berlaku pemotongan gaji, tetapi kerja itu masih lagi dimiliki oleh mereka dan juga job security masih dipunyai oleh mereka. Jadi bagaimana perihal ini memungkinkan kedua-dua pihak, majikan dan juga pekerja mendapat manfaat daripada subsidi upah yang diteruskan? Ya, jadi program subsidi upah di bawah pakej pemulih ini telah ditambah baik Jadi kali ini kita tidak ada had gaji pekerja Kalau dulu kita katakan hanya untuk pekerja yang bergaji RM4,000 sebulan dan ke bawah. Jadi sekarang kita tak ada had gaji pekerja Semua layak untuk menerima subsidi ini. Jadi dia punya penambahbaikan juga semua sektor yang layak untuk menerima bantuan subsidi ini, dan kita tambah juga 2 bulan untuk program subsidi ini. Jadi ini untuk fasa ketiga, dan jumlah subsidi yang diberikan masih samalah RM600 setiap pekerja. Jadi kita anggarkan sejumlah 242 majikan akan layak sebenarnya untuk mendapatkan bantuan subsidi ini yang akan memanfaatkan 2.5 juta pekerja. Jadi kita harapkan majikan semua mengambil kemudahan ini bagi memastikan mereka masih lagi menggaji pekerja mereka. Puan, dalam aspek bantuan kepada memastikan setiap warga masyarakat itu tidak tertinggal daripada apa yang telah pun diberikan, banyak perhatian juga diberikan kepada kesihatan mental, dan kita juga dapat saksikan peruntukan yang diberikan kepada NGO terutama untuk aspek psikososial. Bagaimana ini boleh diperhalusi lagi memandangkan situasi emosi masyarakat juga? Kita lihat banyak yang memberikan keluhan. Ya, betul. Itu merupakan satu isu yang membimbangkan lelagi dalam tempoh PKP yang dilanjutkan. Jadi kita memberikan peruntukan tambahan kepada NGO sebagai rakan pembangunan kita yang sama-sama berganding bahu untuk menangani isu ini, kerana mereka juga lebih rapat kepada rakyat dan mengetahui golongan-golongan mana yang memerlukan bantuan dari segi ini. Jadi kita NGO boleh membantu, dan it takes half. Jadi rakyat perlu meet us halfway dan mengambil kesempatan daripada bantuan-bantuan yang diberikan. Ini tidak bermakna perkhidmatan untuk menangani isu ini yang sedia ada dibentikan. Ini adalah tambahan kepada perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan, oleh Kementerian Kesihatan untuk menangani isu mental ini. Jadi kalau kita tengok bantuan-bantuan lain yang diberikan, itulah sebabnya kita memberi penekanan kepada golongan-golongan rentan dan golongan B40 yang lebih terjejas. Itulah sebabnya juga bahagian peruntukan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan ini lebih besar daripada yang lain. Itu setakat inilah NGO dan Kementerian Kebajikan akan mempercikan lagi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Ya, berbaki beberapa bulan saja lagi, Puan. Mungkin sebelum pembentangan belanjawan 2022, sudah pasti pihak Kementerian Keuangan sudah merencana apakah antara peruntukan-peruntukan yang disasarkan dalam belanjawan 2022. Maka menyorot kembali kepada pakej-pakej stimulus yang telah pun digagaskan dalam masa setahun ini, bagaimana pakej stimulus termasuk pemulih akan memberikan kesan khususnya kepada perancangan belanjawan bagi tahun 2022, Puan?
Okey, kita sudah, ya betul, kita telah pun memulakan proses penyediaan Belanjawan 2022 ini. Kita sudah tentu Belanjawan 2022 akan mengambil kira ya cabaran-cabaran yang kita hadapi pada tahun ini, tapi kita perlu juga ambil maklum ya, Belanjawan 2022 juga mengambil kira pembangunan kita di masa hadapan. Ia merupakan setahun atau tahun yang pertama untuk rancangan Malaysia ke-12, iaitu rancangan jangka sederhana kita. Kita perlu juga bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Sudah tentu di bawah Belanjawan 2022 ini akan menyokong keutamaan dasar di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan juga dasar jangka panjang kita ya, iaitu dasar wawasan wawasan kita yang sampai ke tahun 2030. Kita tahu salah satu daripada agenda di masa jangka sederhana ini ialah memperkukuhkan lagi sistem kesihatan kita, memperkukuhkan lagi sistem social safety net kita, memperkukuhkan lagi agenda kelestarian kita ya, supaya pembangunan ekonomi kita di jangka masa sederhana itu terus kukuh dan sustainable. Dan dari segi dinamika ataupun evolusi apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk petugas sukarelawan misalnya di PPV yang mendapat allowance, apakah barangkali ini juga dapat dikembangkan kepada komuniti yang lebih kecil, kerana mereka juga ada sukarelawan di kawasan-kawasan lain yang untuk membantu memastikan pengagihan vaksin dapat dilakukan dengan secepat mungkin? Terima kasih Puan. Itu satu cadangan yang baik. Kita sudah tentu kita boleh mengambil kira cadangan berkenaan. Tetapi peruntukan untuk memperkukuhkan PPV kita ya, banyak ya, kita tambah lagi RM1 bilion lagi di bawah pakej pemulih ini untuk memperbaiki lagi kemudahan berbagai lagi untuk seperti PPV bergerak ya, mobile untuk outreach, program outreach ke tempat-tempat yang sukar, yang susah untuk rakyat datang ke tempat PPV di kawasan bandar. Kita juga ada meningkatkan lagi kemudahan di swasta, di tempat-tempat kerja swasta. Itu antara lainlah penambahbaikan program vaksin ini. Ya, Puan, juga diperuntukkan dalam pemulih juga adalah tentang bagaimana memberikan lebih peruntukan dalam proses pemulihan vaksin. Khususnya kita tahu vaksin jenis baru iaitu CanSino dan juga Johnson & Johnson akan dibawa masuk ke dalam negara, memerlukan satu keperluan untuk accommodation, perolehan, pembekalan dan juga pusat pemberian vaksin. Jadi bagaimana dengan peruntukan yang diperuntukkan di bawah pemulih itu berasional dan juga mencukupi untuk melihat keperluan kita dalam melengkapkan program imunisasi COVID-19? Ya, program vaksinasi ini merupakan kunci kepada pelan pemulihan ekonomi kita. Jadi kita memang memberi peruntukan tumpuan ya kepada peningkatan program vaksinasi berkenaan. Sebabnya kita lihat ya, program vaksinasi di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jerman, sebaik saja 20 hingga 40% daripada penduduk di negara berkenaan menerima vaksin ya. Bilangan kes dan kadar kemasukan hospital bagi pesakit COVID-19 menurun dengan mendadaknya. Jadi it is in our interest ya untuk mencapai immunity kelompok, iaitu 80% daripada penduduk kita divaksinasi sepenuhnya, untuk kita dapatkan secepat yang mungkinlah immunity kelompok ini. Jadi di bawah pakej pemulih, kita memperuntukkan seperti yang saya cakap tadi RM1 bilion. Inilah termasuk untuk pembelian vaksin tambahan ya. Jadi sekarang
pembelian vaksin kita cukup untuk meliputi 130% daripada penduduk kita. Ini juga untuk stok penimbal ya. Sekiranya kita memerlukan ya annual injection vaksin ini ya. Jadi kita tengah menunggu juga keputusan ya daripada Kementerian Kesihatan sama ada kita memerlukan suntikan tahunan. Jadi kita sudah beli ya. Cukuplah stok setakat ini. Alhamdulillah. Puan Zakiah, kalau pasti pihak kementerian juga melihat banyak update yang membanjiri laman media sosial tentang kempen bendera putih, sekiranya tak cukup makanan boleh datang kepada sesiapa sahaja jiran sekeliling. Padahal dalam pemulih ini ada sebenarnya program baku makanan. Bagaimana ini dapat diimbangkan, sebab ada yang mengatakan seolah-olah tidak ada dilakukan apa-apa langsung sehingga masyarakat terpaksa mengambil langkah sendiri untuk memastikan bantuan itu sampai kepada semua pihak. Apa yang kita boleh jelaskan kepada masyarakat dalam aspek ini? Ya, betul. Ini juga merupakan satu isu yang membimbangkan ya. Kita dapati juga daripada penyiasatan kita ya, ada juga isi rumah yang tidak tahu ya mereka layak menerima bantuan-bantuan ini. Jadi terutamanya ya, golongan B40 di setengah-setengah kelompok ya di bandar-bandar kadang-kadang. Jadi kita melihat ya cara-cara untuk menyampaikan bantuan ini kepada mereka. Jadi itulah salah satu caranya. Satu lagi ya, kita ada juga memperuntukkan ya RM300,000 pada setiap wakil rakyat untuk dalam program bakul makanan ini ya. Jadi peruntukan ini ataupun program bakul makanan ini akan disalurkan ya melalui satu agensi kerajaan, itu unit penyelarasan dan pemantauan ya atau ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk memastikan program bakul makanan ini ya dia sampai kepada kumpulan-kumpulan yang memerlukan. Itu ada salah satu daripada langkah yang kita adakan di bawah pakej pemulih ini. Tapi sekali lagi ini adalah sebagai tambahan kepada inisiatif-inisiatif yang sudah ada ya di bawah Jabatan Kebajikan kita ya. Jadi ini bukan maksudnya dengan ada pakej pemulih ini inisiatif-inisiatif sedia ada ya, dia dah dilupakan. Dia sebagai tambahan ya. Jadi saya galakkan ya rakyat kita untuk mencari maklumat ya apa bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Okey, secara kesimpulannya Puan, mungkin ini pengharapan daripada Kementerian Keuangan kerana masih ada lagi masyarakat yang tidak tahu bagaimanakah antara saluran yang boleh diperolehi ataupun boleh didekati untuk kita mendapatkan maklumat lanjut dan bagaimanakah permohonan-permohonan untuk bantuan-bantuan yang diumumkan itu boleh diperoleh oleh masyarakat. Jadi amat besar harapan daripada pihak Kementerian Keuangan untuk kita melihat perkara ini diambil cakna oleh masyarakat. Jadi apakah yang boleh diharapkan daripada pihak Kementerian Keuangan supaya pemahaman asas tentang kelayakan bantuan dan juga golongan sasar ini boleh dikongsikan bersama dengan kita pada pagi ini, Puan? Ya, kita telah memudahkan pencapaian akses ya kepada maklumat ini. Jadi kalau di laman web Kementerian Kewangan satu saja link, di situ kita boleh pilih profil kita dan akan terus disenaraikan apakah semua bantuan yang layak untuk kita memohon atau menerima ya. Jadi kita insya-Allah ya silakanlah untuk melayari laman Kementerian Kewangan untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini. Terima kasih Puan Zakiah kerana sudi bersama kami pagi ini berkongsi sebanyak mungkin daripada aspek perincian pakej pemulihan telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan pastinya ini sekiranya dapat disegerakan